Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1431. Antara paparan utama. Islam bukan milik eksklusif PAS. Virus politik takfiri, negara jadi anarki. Kita menjunjung langit yang sama. Bendung segera pihak spin isu 3R. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di depan Majlis JAKIM dan majoriti umat Islam, saya akan tetap menyediakan syiar dan pastikan penghayatan Islam lebih bermakna. Tetapi saya akan tetap pertahankan hak dan keadilan bagi setiap warga negara termasuk bukan Islam. Demikian ikrar Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika berucap dalam majlis perasmian peluncuran buku adab perbezaan pendapat dalam Islam di Auditorium Jabatan Kemajuan Islam JAKIM, Kompleks Islam Putrajaya 4 Julai lalu. Beliau menegaskan akan tetap menegakkan syiar dan penghayatan Islam agar lebih bermakna di negara bertuah bernama Malaysia. Pada masa yang sama, jelasnya hak dan keadilan bagi setiap warga negara akan tetap dipertahankannya. Saya sebagai seorang Muslim ada tanggungjawab seorang Islam. Saya juga tahu pemimpin di negara Malaysia dengan warga negara dengan hak mereka, saya akan pertahankan hak. Jumaat lalu, Anwar bukan sahaja menunaikan solat Jumaat bersama penduduk setempat di Masjid Ar-Rahimiyah Kelang, malah beliau sempat mengajar seorang lelaki mengucap 2 kalimah syahadah selepas menunaikan solat Jumaat di situ. Menurut laporan Astro Awani, lelaki berusia 27 tahun itu menggunakan nama Muhammad Anwar Kartiban sebaik sah memeluk Islam. Terdahulu, Anwar bersama kira-kira 1,000 jemaah menunaikan solat Jumaat di masjid berkenaan. Alhamdulillah, semalam saya dan Azizah hadir dalam majlis tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa ke-63 tahun 1445 Hijrah 2023 Masihi di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Saya ingin zahirkan ucapan selamat datang dan penghargaan kepada seluruh peserta dan hakim jemputan yang melibatkan wakil dari 52 negara. Saya singgung kepentingan menguasai, mendalami dan memahami Al-Quran yang mengandungi mesej yang syarat dengan petunjuk. Tanpa kefahaman yang tuntas, ianya akan mewujudkan kelompok yang dangkal dalam ilmu sekaligus melahirkan dua sisi ekstrim, iaitu kelompok yang mempromosi Islamofobia dan lawannya yang melampau dalam agama, katanya dalam hantaran di Facebook miliknya. Anwar turut menegaskan bahawa kerajaan perpaduan tidak apologetik dalam mempertahankan Islam sebagai agama persekutuan sebagaimana yang termaktub dalam perlembagaan dan memelihara seluruh hak rakyat Malaysia dengan pelbagai latar belakang agama serta kepercayaan. Beliau turut mendoakan agar seluruh rakyat mendapat manfaat daripada usaha memulia serta memartabat Al-Quran dalam majlis berkenaan dan seterusnya mengangkat kedudukan umat. Namun dalam kesungguhan mempertahankan prinsip itu, timbul dakwaan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Nasruddin Daud bahawa terdapat dua wakil rakyat yang menentang perjuangan Islam sekarang di dalam DUN Kelantan mengundang rasa gulana umat Islam. Dua wakil rakyat yang masing-masing satu dari Pakatan Harapan dan satu dari Barisan Nasional itu dituduh sebagai penentang perjuangan Islam secara terbuka oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kelantan di dalam kuliah pagi Jumaat beliau di Kota Baru. Hisham Fauzi, Pengarah Operasi PRN Biro Kanun Amanah Kelantan, merangkap pemangku Ketua Amanah Kawasan Tanah Merah menzahirkan duka cita dengan dakwaan berkenaan dan menyanggah sekeras-kerasnya tuduhan liar itu. PAS seolah-olah lupa bahawa mereka juga pernah hanya ada 2 kursi di Kelantan pada tahun 1978 dahulu. Kalau semata-mata kami tidak setuju dengan beberapa pendirian PAS mengenai Islam, maka ianya adalah perkara ijtihadi yang dibenarkan di dalam Islam dan tidak boleh kami terus dilabel sebagai penentang perjuangan Islam. Sebagai contoh, PAS berpegang kepada konsep klasik pengkelasan orang bukan Islam. Kepada kafir harbi boleh diperangi dan dibunuh serta kafir zimmi patuh kepada pemerintahan Islam seperti yang dipegang oleh sebahagian pendapat ulama-ulama terdahulu. Kami di Parti Amanah Negara pula melihat konsep ini perlu dinilai semula dan difahami mengikut perkembangan semasa bersesuaian dengan perkembangan dunia pemikiran Islam yang bersifat global, tegas beliau dalam satu kenyataan media.
Tambah beliau, pada masa kini begitu ramai ulama dan cendekiawan Islam yang telah memberikan pandangan mereka yang selari dengan amanah dan lebih bersifat kontemporari berasaskan pemahaman yang nyata mengenai perbezaan di antara syariah dan fiqh serta menganalisis fiqh berasaskan realiti semasa, fiqh al-waqi'. Inilah antara perbezaan pegangan antar PAS yang masih berpegang dengan konsep kafir harbi berbanding dengan amanah yang berpegang dengan konsep al-muwatinun. Justru sangatlah tidak tepat dan mengelirukan apabila perbezaan pendekatan dan pemahaman ini dianggap oleh PAS sebagai menentang perjuangan Islam semata-mata kerana pendekatan Islam yang dibawa orang lain tidak sama dengan pendekatan Islam PAS. Perlu diingatkan, Islam bukan milik eksklusif PAS sahaja. Allah dan syurga milik kita bersama. Walaupun menentang PAS, ianya milik keseluruhan umat Islam di seluruh dunia. Di sini, terbukti siapa sebenarnya yang mengancam Islam ketika dijulang sebagai agama yang benar dan mulia. Memohon maaf sahaja tidak memadai. Virus politik takfiri yang mula ditemui di Kampung Banggul Pradong, Terengganu sekitar tahun 1981 kini semakin membiak, membunuh jiwa yang lemah dan kasih sayang sesama insan. Ucapan Menteri Besar Kelantan Datuk Ustaz Muhammad Nasruddin Daud mengesahkan bahawa politik takfiri semakin berleluasa. Ucapan Menteri Besar Kelantan yang baharu pada kuliah Jumaat di Kota Baru jelas mengisyaratkan dua ada pembangkang dari PHBN sebagai tontonan hak lawan perjuangan Islam, kata Naib Presiden Amanah Datuk Seri Mujahid Yusof. Menurut Mujahid, pemikiran Islam ala PAS ini adalah hadiah ke atas rakyat Kelantan pasca pilihan raya negeri baru-baru ini. Jelaslah pemikiran takfiri siasi menguasai pemikiran kerajaan negeri Kelantan, iaitu pemikiran menganggap seteru politiknya sebagai tidak berperjuangkan Islam dan mereka sahaja secara eksklusif perjuangkan Islam. Kesan pemikiran takfiri siasi memecah belahkan masyarakat dan memburukkan imej Islam yang dipenjarakan secara monopoli politik, ujarnya. Beliau menggesa kerajaan perpaduan agar mengambil tindakan terhadap perbuatan mentakfiri mereka yang berbeza fikrah politik dengan PAS. Rakyat Kelantan telah membuat keputusan dan kita perlu menghormati pilihan mereka. Namun, menjadi tanggungjawab kerajaan persekutuan untuk menegur unsur yang boleh menjejaskan Islam sebagai agama rasmi persekutuan, tegasnya. Calon PAS tewas di dua Dewan Undangan Negeri Kota Lama telah dimenangi oleh Dr. Hafizah Mustaqim mewakili Pakatan Harapan Amanah, sementara Galas dimenangi oleh calon Barisan Nasional UMNO Muhammad Syahbudin Hashim. Kemenangan kedua-dua calon kerjasama PHBN membuat PAS amat kecewa sehingga Muhammad Nasruddin dalam satu video yang tular berkata, ucap terima kasih banyak-banyak pada rakyat Kelantan ni memberi sokongan kepada perjuangan Islam. Alhamdulillah, orang muda bersemangat. Orang tua tu, orang muda, sokong perjuangan Islam. Orang muda pun sokong. Alhamdulillah, sehingga tinggal 2 kursi. 2. Tak apalah, kena ada juga. Takut orang nak tengok lagu mana. Nah ni. Hak lawan perjuangan Islam lagu mana. Jadi, kuih-kuih rakyat boleh tunjuk. Hak 2 tu. Kurang. Lagu tu lah pasien. Maknanya semua pihak tua dan muda yang memberi kemenangan kepada PAS adalah menyokong perjuangan Islam, kecuali ahli Dewan Undangan Negeri Kota Lama dan Galas dan penyokong mereka melawan Islam. Ketua Pemuda Amanah Nasional Hasbi Muda mencabar Ketua Pemuda Perikatan Nasional Ahmad Fadli Syari berdebat kerana menafikan bahawa takfir wujud dalam PAS. Terdahulu, Ahmad Fadli menafikan dakwaan partinya menerapkan budaya ekstrim. Katanya sepanjang menganggotai sayap pemuda PAS, beliau tidak pernah melabelkan seseorang itu ke neraka atau ke syurga. Sedangkan baru sahaja menjadi Menteri Besar Kelantan, Muhammad Nasruddin yang juga ahli jawatan kuasa kerja PAS Pusat telah melabelkan 2 ahli Dewan Undangan Negeri PHBN sebagai melawan perjuangan Islam seumpama kafir harbi. Kenyataan melampau ini bukti gejala takfiri tak pernah surut dari PAS. Itu pun Ketua Pemuda PAS masih nafikan. Saya sedia debat, ciap Hasbi di Twitter. Sementara itu, Ketua Biro Undang-Undang Amanah Kanun Kelantan, Hisham Fauzi, ketika mengulas kenyataan Muhammad Nasruddin itu, menegaskan soal partinya tidak setuju dengan beberapa pendirian PAS mengenai Islam adalah perkara ijtihadi yang dibenarkan di dalam Islam dan tidak boleh terus dilabel sebagai penentang perjuangan Islam. Beliau berkata pendirian Amanah adalah selari pandangan cendekiawan Islam seperti Syekh Rashid Ghannouchi, Ketua Parti An-Nahdah Tunisia, ulama tersohor Syekh Abdullah bin Bayah, pemikir Islam dari Mesir Fahmi Huwaidi dan lain-lain. Termasuk bekas Presiden Mesir almarhum Dr. Muhammad Mursi yang juga seorang tokoh Ikhwan Al-Muslimin.
Menurut beliau, Amanah berpendapat konsep kafir harbi dan kafir zimmi dalam mengklasifikasikan rakyat telah tidak menjadi relevan lagi. Inilah antara perbezaan pegangan antara PAS yang masih berpegang dengan konsep kafir harbi berbanding dengan Amanah yang berpegang dengan konsep Al-Muwatinun. Justru sangatlah tidak tepat dan mengelirukan apabila perbezaan pendekatan dan pemahaman ini dianggap oleh PAS sebagai menentang perjuangan Islam semata-mata kerana pendekatan Islam yang dibawa Amanah tidak sama dengan pendekatan Islam PAS, tegasnya. Hisham mendesak dengan tegas agar tuduhan dan label penentang perjuangan Islam ini ditarik balik dan Menteri Besar Kelantan memohon maaf kepada kedua-dua wakil rakyat terbabit. Kenyataan melampau pemimpin PAS seumpama ini telah menanam benih kebencian sehingga tidak masuk akal ke dalam jiwa akar umbi mereka terhadap pemimpin negara. Contohnya nahas pesawat peribadi yang terhempas di Elmina baru-baru ini membuat seluruh keluarga mangsa dan rakyat Malaysia prihatin berduka cita. Namun, ada pengkomennya seolah-olah mengharapkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang berada bersama di dalam pesawat malang itu. Inilah gejala benih kebencian jika dibiarkan berterusan akan membawa negara ke arah anarki bila mana orang tidak patuh lagi kepada undang-undang. Islam amat mementingkan berkasih sayang seperti yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an bahawa Nabi SAW bersabda yang maksudnya tidak beriman yakni sempurna iman seseorang itu sehingga dia kasih kepada saudaranya sebagaimana dia kasih kepada dirinya sendiri. Riwayat Al-Bukhari. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Cadangan untuk menggunakan logo serta tema yang berbeza bagi sambutan Hari Kebangsaan di 4 negeri di bawah pentadbiran Perikatan Nasional PN disifatkan sebagai tidak wajar dan perlu ditarik balik. Menurut Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan, tindakan sedemikian hanya akan memecah belahkan hubungan antara kerajaan negeri dan pusat sekaligus turut mempengaruhi rakyat. Ahli Parlimen Pontian itu berkata perkara tersebut turut memberi imej buruk kepada negara dan melambangkan perpecahan dalam kalangan rakyat Malaysia. Tidak pernah dalam ingatan saya berlaku perkara sedemikian di negara kita. Jadi ini merupakan satu perkara yang tidak baik sebenarnya dan kita berharap ia tidak berlaku sebab nampak sangat berpecahnya kita dengan kewujudan perkara itu. Malaysia Madani ini adalah selaku tema umum membawa maksud pembangunan, kemajuan dan peradaban. Madani maksudnya tamadun bernilai tinggi, berteras nilai murni, itu maksud Madani, katanya di Petik Media. Sabtu lalu, Ketua Pemuda PN Ahmad Fadli Syari mencetuskan kontroversi apabila berkata Perlis Kedah Kelantan dan Terengganu berkemungkinan menggunakan logo dan tema alternatif yang dilancarkan Pemuda PN sempena sambutan Hari Kebangsaan. Logo yang diperkenalkan Pemuda PN itu berteraskan bunga raya dengan 5 kelopak yang menjadi bunga kebangsaan berserta tema Teguh Muafakat Malaysia Sejahtera. Terdahulu, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil mengumumkan Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan diangkat sebagai tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Benar, sekiranya cadangan itu diteruskan, perpecahan antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat semakin meruncing. Juga akan memberi kesan perpecahan yang lebih besar dan menggugat perpaduan sedia ada. Sepatutnya kita boleh berjiwa besar. Rakyat di negeri itu telah membuat pilihan tetapi kita jangan meruncingkan lagi perhubungan itu. Fellow Kursi Institusi Raja-Raja Melayu Mujibu Abdul Muiz pula menyifatkan tindakan berkenaan dilihat seolah-olah mengkhianati prinsip federalisme yang diamalkan oleh negara ini. Menurutnya, keadaan ini mampu menegangkan hubungan antara kerajaan pusat dan negeri, memandangkan sambutan Hari Kebangsaan bersifat nasional dan diraikan bagi mengenang perjuangan menuntut kemerdekaan negara menerusi penyatuan kaum. Federalisme merujuk kepada semangat kerjasama dan hubungan baik antara kerajaan pusat dan negeri yang lazimnya dalam hal-hal kerajaan dan sambutan bersifat kebangsaan, negara dan negeri akan ikut serta patuh tanpa prejudis. Menggunakan logo dan tema berlainan jelas bermotifkan politik, ia tidak patut berlaku atas keperluan untuk menghormati semangat persekutuan, katanya dalam satu kenyataan di petik bernama. Sambutan berkenaan sepatutnya dijadikan langkah untuk memupuk perpaduan dan penyatuan dan bukannya digunakan sebagai kesempatan untuk berpolitik yang akan memecah belahkan perpaduan rakyat. Sementara itu, penganalisis politik dan fellow kanan Majlis Profesor Negara, Datuk Dr. Jeniri Amir mempersoalkan niat tindakan berkenaan kerana ia seolah-olah menunjukkan rasa tidak hormat kepada prinsip rukun negara yang menganjurkan perpaduan yang lebih erat dalam kalangan masyarakat. Katanya tindakan itu juga mampu merenggangkan hubungan di antara kerajaan persekutuan dan negeri yang tidak sepatutnya berlaku dan tidak menguntungkan mana-mana pihak.
Dalam soal sambutan negara ini, kita haruslah seiring sejalan. Bukan sahaja orang politik yang terbabit tetapi juga belia dan masyarakat, terutamanya anak-anak yang masih bersekolah. Jadi mungkin mereka akan kata kenapa tidak sama. Jadi saya rasa ia akan dapat memberikan kesan negatif kepada negara, katanya. Namun untuk berlaku adil, Jom Channel ingin menyebut bahawa amalan ini bukan yang pertama kali. Selangor umpamanya tidak menggunakan logo Kerajaan Persekutuan tahun lalu, sebaliknya memilih logonya sendiri. Namun Kerajaan Negeri Selangor juga tidak menggugurkan perkataan keluarga Malaysia dalam tema tahun lalu, tetapi sebaliknya mengekalkan teguh bersama. Semakan di media sosial, Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari menunjukkan bahawa kerajaan negeri juga tidak menggunakan logo Hari Kebangsaan Pentadbiran Tan Sri Mahathir Mat Yassin pada 2020 dan 2021. Malah pada tahun 2020, Amiruddin menggunakan tema yang berbeza sama sekali, Kita Merdeka, bukannya Malaysia Prihatin. Manakala tema Malaysia Prihatin digunakan pada 2021 tetapi tanpa logo. Mungkin ianya atas dasar kerajaan ketika itu ditubuhkan melalui tebuk atap. Kami tidak mengatakan bahawa itu adalah tindakan yang betul. Namun, apa relevannya ianya dianjurkan sedemikian untuk tahun ini apabila kerajaan pusat merupakan kerajaan yang dipilih rakyat melalui asas dan sistem demokrasi yang sah. Pujian harus diberi kepada Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Ahmad Samsudin Mokhtar yang mengumumkan bahawa Terengganu tetap akan menggunakan logo dan tema Putrajaya untuk tahun ini. Jom Channel ingin berlaku adil, sesungguhnya menggunakan logo dan tema yang berlainan ketika menyambut Hari Kebangsaan oleh negeri atau mana-mana parti politik adalah dilihat sebagai tidak wajar dan melambangkan perpecahan di kalangan rakyat. Adalah sewajarnya dalam menyambut Hari Kemerdekaan Negara, kita sebagai rakyat bersatu hati dalam meraihkan semangat patriotisme tanpa mengira bangsa, agama, adat resam, kepelbagaian etnik, apatah lagi ideologi politik. Buangkan semua perbezaan itu dalam menjunjung kebersamaan yang ada demi negara yang lebih sejahtera dan harmoni. Tolonglah ahli politik noktah budaya ini demi rakyat, demi generasi akan datang dan demi Malaysia yang berdaulat. Ayuh kita raikan sambutan Hari Kemerdekaan kali ini dengan penuh keikhlasan, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana mufakat. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah agar langkah tegas segera dilaksanakan bagi membendung pihak yang menyentuh isu 3R iaitu agama, raja dan kaum yang semakin disensasikan dan dipolitikkan. Titah baginda usaha-usaha preventif menghindarkan perkara ini daripada berlarutan wajib dirintis kerana jika dibiarkan berlarutan, kestabilan negara akan terjejas selain pembangunan dan ekonomi. Perkara-perkara menyentuh agama, raja dan kaum yang disensasikan jika berlaku hendaklah segera dipersembahkan ke pengetahuan beta dan mendapatkan nasihat beta jika perlu dilaporkan kepada pihak-pihak berkuasa dan badan perundangan. Titah Sultan Nazrin pada mesyuarat Dewan Negara Perak kali ke-172 di Istana Iskandariah baru-baru ini lapor bernama. Baginda juga menyeru ahli-ahli Dewan Negara dan orang besar jajahan hendaklah berperanan proaktif membantu usaha-usaha preventif tersebut. Berikan masa untuk menghadiri dan meraihkan kegiatan para belia di jajahan masing-masing. Bimbing dengan kata-kata nasihat dan hulurkan bantuan untuk menjayakan kegiatan-kegiatan mereka bagi membolehkan mereka menjadi warga yang berharga kepada negara bangsanya, titah baginda. Sultan Nazrin juga menitahkan agar orang-orang besar jajahan mendampingi diri dengan warga pendidik dan hadir program kokurikulum di sekolah-sekolah, membantu usaha-usaha menyemaikan semangat kesetiaan kepada raja dan negara di samping membantu usaha-usaha memupuk perpaduan kaum. Ini bukan kali pertama Sultan Nazrin bertitah agar rakyat negara ini tidak membangkitkan isu yang menyentuh perkara sensitif khususnya mengenai 3R. Sebagai raja pemerintah, baginda tidak menamakan mana-mana parti politik, tetapi kita tahu puak mana yang sering melakukannya. Sehinggakan perbuatan mentakfiri oleh pemimpin parti tertentu terhadap lawan politik berlaku dengan sewenang-wenangnya. Apabila sudah kantoi, ada laporan polis termasuk daripada pihak istana atau dituntut meminta maaf, maka mulalah mereka cuba menegakkan benang basah. Perbuatan ini dilihat dilakukan oleh Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Nasruddin Daud yang mengejek dua ahli Dewan Undangan Negeri mewakili kerajaan PHPN, Dr. Hafizah Mustaqim Kota Lama dan Muhammad Syabuddin Hashim Galas Koyak kerana menuntut permohonan maaf daripadanya atau berdepan tindakan di mahkamah. Saya sebut perjuangan Islam, saya tak sebut lawan Islam. Boleh semak ucapan itu jelas dan nyata. Islam dan perjuangan Islam itu lain. Dua benda yang berbeza. Jadi jangan pusing menyatakan saya menyebut mereka menentang Islam. Tidak, katanya di petik media.
Permohonan maaf itu dituntut berikutan Muhammad Nasruddin melabelkan kedua-dua wakil rakyat tersebut hak lawan perjuangan Islam semasa menyampaikan kuliah di Medan Ilmu di sini pada Jumaat lepas. Muhammad Nasruddin menganggap kedua-dua mereka mudah koyak dan tidak akan memohon maaf. Dalam politik tak boleh mudah koyak. Kita kalau nak terlibat dalam politik sesiapa saja, jangan mudah koyak, tegas Muhammad Nasruddin. Sejak bila menentang perjuangan Islam berbeza dengan menentang Islam? Mungkin sejak berkawan baik dengan parti penentang hudud gerakan, lalu Islam terpisah dengan perjuangannya. Na'udzubillah min zalik. Namun tidak kira bagaimana Muhammad Nasruddin cuba spin, itulah yang dimaksudkannya bahawa dua ahli Dewan Undangan Negeri terbabit menentang Islam. Kenyataan ini turut disebut oleh bekas Setiausaha Majlis Syura Ulama PAS, Datuk Ustaz Dr. Khairuddin Amar Razali dalam satu hantaran di Facebook. Berlawan dengan PAS dalam pilihan raya bukan bererti lawan Islam. PAS bukan satu-satunya kelompok yang mewakili Islam. Islam adalah milik pelbagai kelompok dan parti yang memperjuangkannya. Kita sama-sama membawa obor politik Islam dengan cara dan ijtihad yang berbeza, katanya. Menurut Khairuddin, pemimpin sama-sama berhujah dengan dalil Al-Quran dan Al-Hadis apabila membawa agenda politik masing-masing. Apabila konotasi lawan Islam dijadikan asas pertembungan, maka pertembungan dalam pilihan raya tidak lagi menjadi saingan, tetapi peperangan yang akhirnya membawa kepada perpecahan umat Islam dan lebih dahsyat boleh membawa kepada pertumpahan darah sesama Muslim, tegas beliau. Pemimpin PAS apabila dicabar sama ada mereka mencari dalil yang diputar belit atau spin maksud kenyataannya atau melabel buta Al-Quran, anti-Islam dan sebagainya atau memaki hamun dengan menggelar jebon, buaya, kera, beruk dan yang paling hina kepada Bapak Hang. Berbalik kepada titah Sultan Nazrin, amat jelas baginda murka kepada pihak yang hari ini begitu teruja mencari helah bagi menebuk atap kerajaan yang disokong oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Majlis Raja-Raja Melayu. Selain itu, baginda melihat lemahnya mekanisme untuk memantau perilaku sesetengah penjawat awam yang bercanggah dengan profesionalisme mereka yang harus taat setia kepada kerajaan semasa. Justru, tiba masanya kerajaan perpaduan menjunjung titah Sultan Nazrin agar langkah preventif yang tegas segera dilaksanakan sebelum kebejatan semakin bermaharajalela. Malangnya pemimpin PAS Kelantan berlumba-lumba menyokong menteri besar mereka sambil rakyat terus minum dan mandi air karat. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azmin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.